Hai korang, Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Okay, semoga kita dimurahkan rezeki seluas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni saya nak kongsi dengan korang. Saya nak memperbanyakkan saya punya pokok sirih-sirihan. Okey. Dekat belakang sana tu ada sirih-sirihan banyak. Saya hari tu dah memperbanyakkan. Memang saya saja nak memperbanyakkan sebab saya nak tukar pot. Nampak pot yang gantung-gantung? Itu dia ada macam besi. Saya ambil dekat tempat kontraktor pakcik saya tu. Dia ada besi. Besi tu petak-petak. Petak-petak kecil, besar, sebesar dinding tu. Okey, saya nak ambil pokok-pokok yang dia tak hidup dah layu-layu. Okey, saya nak tukar tanah. Lepas tu, ni dia punya pasu-pasunya banyak macam ni. Saya nak letak pokok sirih-sirihan sebab pokok sirih-sirihan ni tahan lasak, senang kita nak jaga, dia tak rumit. Kita bagi baja, kita bagi air yang cukup, senang aja. Kadang-kadang kita tak siram pun, dia cuma layu je macam tu. Lepas je kita siram, dia akan elok balik, sihat balik. Dia macam tahan lasak lah, tak adalah layu, mati. Okay, kita buang dulu tanah-tanah yang ada dalam ni. Kita tukar tanah baru. Kita buang semuanya. Sebab kalau pokok sirih-sirihan, dia senang terjuntai je kan. Senang jaga. Tak adalah susah nak jaga. Sebab hari tu pernah saya tak ada dekat rumah. Jadinya pokok layu, mati semua. Tak ada orang siram, tak ada orang jaga. Sebab nak minta orang tolong siram pun kita macam segan sikit lah. Sebab pokok kita banyak kan. Okay, saya nak ambil sirih-sirihan yang saya dah memperbanyakkan tu. Macam ni. Nampak dah lebat. Sekejap je lebat. Tak sampai 2 minggu dah lebat. Kita memperbanyakkan. Sebab saya suka memperbanyakkan ni sirih Brazil. Ni ada pokok janda bolong. Tiba-tiba lupa pula nama. Yalah, saya ni susah nak ingat nama-nama. Okey. Sirih-sirihan. Okey, semua kita tukar pot. Nampak? Ni bukan sirih-sirihan, ni pokok apa ni, saya lupa namanya. Saya dapat kat hutan hari tu. Sirih gading. Okey, kita mulakan tanam. Kita memperbanyakkan. Okey. Nampak tak korang? Tu sana tu nampak. Okey. Kita pakai tanah macam sirih-sirihan ni. Tak kisah korang nak pakai tanah apa. Korang nak campur ke, tak nak campur ke, nak pakai media tanah aja ke pun boleh. Saya pakai tanah yang dah siap campur. Tanah organik. Yang tanah yang saya baru tanam ni, kita boleh masukkan je tanahnya. Sebab baru je 2 minggu macam tu saya pakai. Kita pakai yang tanah yang dah memang ada dekat pasu pun boleh. Sebab dia dah selasi dengan tanah tu. Kita tanam pakai tanah yang sedia ada.
Kita masukkan pelan-pelan, jangan tekan-tekan. Kita just ketuk-ketuk aja. Okey, dah siap satu. Nanti ada masa saya nak memperbanyakkan lagi. Saya memang pokok sirih-sirihan ni memang saya suka sangat sebab dia senang jaga, tak rewel, tak susah. Tak apa lagi. Memang senang je penjagaan dia korang. Mana yang boleh bagi 2 tu, korang bagi 2. Nampak dah lebat sangat korang nampak. Itulah saya suka dengan sirih-sirih ni. Ni sirih Brazil kalau tak silap saya. Kalau sirih Brazil tu dia ada celoreng warna kuning. Lepas tu dia punya bentuk love dia tu cantik. Kita keluarkan pelan-pelan. Kalau korang nak tukar pot ni dengan tukar pasu ni pun, korang jangan paksa dia untuk keluarkan akar tu. Korang kena perlahan-perlahan. Sebab kalau pokok kita stres, susah sangat nak hidup tau korang. Ada setengah tanya saya, "Kak, kenapa ya selepas saya tukar pot, kenapa saya punya pokok layu macam tu?" Tu bermakna korang terlampau kasar dekat dia punya akar. Bila korang kasar sangat dekat akar tu, dia akan menyebabkan stres. Kalau dah menyebabkan stres, dia jadi macam tu. Daun layu, daun menguning. Saya selalu share dekat korang. Kalau korang nak tukar pot, kalau boleh, tu saya suka guna pot plastik. Bila guna pot plastik, kita senang sangat nak pindahkan pokok kita tu ke pasu yang lain. Sebab korang, kalau pot plastik ni korang, kita just tekan-tekan saja. Tekan-tekan, dia dah akan keluar akarnya. Tapi kalau guna pot kaca atau pot tembikar, kita kena korek-korek, kita kena paksa dia keluar. Bila kita dah korek-korek tu kan, kita nak tarik dia tu kan paksa. Tu dah dekat situ kita dah bagi stres dekat dia. Bila pokok stres, dia akan layu, daun akan layu, daun akan menguning. Tapi tak apa, korang biarkan dia sebab dia dah stres kan, korang biar je. Jangan terkerap siram. Korang kalau kering je korang siram, nanti dia akan okey balik korang. Macam kita lah juga manusia, kalau kita stres, apa jadi? Kita sakit kepala, pening. Sama lah tu, sakit kepala, pening sama. Okey, saya suka pakai tanah. Saya suka pakai nyamuk lah korang. Saya suka sebab saya tadi dari kebun kan, kebun belakang tu. Lepas tu datang ke sini, tu yang jadi nyamuk. Sebab saya buang sampah dekat kebun tu. Biasa saya buang sampah, saya akan bakar. Ni tak bakar, memang nyamuk ikut lah. Kalau kat tempat bunga-bunga saya ni, memang saya selalu bersihkan. Lepas tu saya ambil riksek tu, ataupun pembunuh nyamuk. Saya akan seminggu sekali saya bersihkan. Mana yang ada air bertakung-bertakung tu, saya selalu rajin bersihkan. Sebab nyamuk kan, nyamuk bahaya untuk kita kan. Takut ada nyamuk Aedes. Okay, kita buat satu-satu dulu. Yang dah siap. Okey, jap ya. Yang dah siap, kita sangkut dekat tempat yang kita nak letak tu, biar tak penuh kat sini. Kalau korang nak gantung-gantung dekat dinding yang saya tunjuk belakang tu, sebab saya dinding tu, saya letak besi tu, saya akan beli pot yang ada gantung. Ada gantung tepi ni macam ni. Senang, kita akan masuk dekat besi je macam tu. Saya kalau boleh dekat situ, saya nak dia rimbun penuh dengan daun-daun.
pokok sirih-sirihan ni elok. Dia akan lebat. Nanti dekat situ kan dinding tu kita tak nampak lah dinding. Dia penuh dengan daun-daun. Nampak hijau aja korang. Tu yang saya suka tu. Dengan sirih gading ni. Nampak. Kalau kita pakai pasu plastik ni korang, kita letak dia terus je nampak macam ni kan. Kita boleh je terus je letak. Dia tak adalah stres. Kalau stres ni susah korang. Kesiankan dia. Dia merajuk lah. Macam tu. Dia akan merajuk dengan kita sebab kita kasar dengan dia. Pokok-pokok ni pun macam faham je kadang dengan kita. Kalau saya siram bagi baja, saya akan cakap. Kadang-kadang suami saya pelik. Kenapalah cakap dengan pokok? Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap. Dia kadang-kadang faham kita. Kita nak dia hidup sihat. Biar subur. Kita pun suka tengok dia bila dah subur macam tu kan. Kadang saya bagi baja, saya cakap dengan dia. Hidup gemuk. Bila gemuk nanti boleh tenangkan hati saya. Saya cakap macam tu. Okey korang. Nampak. Dah banyak anakan. Mana yang boleh bagi 2 tu, korang bagi 2 lah. Okay, kalau ada tanah dia, korang tak payah asingkan tanah. Sebab tanah tu baru je saya tanam. 2 minggu macam tu dah lebat dah. Okey. Hati-hati. Nanti kalau dia dah membesar, senang, lebat je kat dinding tu. Cantik je kan korang. Kalau ada korang yang nak tanya-tanya soalan, yang nak tanya-tanya macam mana penjagaan, boleh je. Saya boleh share je dengan korang. Okay. Kita berkongsi ilmu. Tak salah kan berkongsi ilmu korang. Saya memang suka share. Saya memang suka dengan tanaman. Memang dari dulu sekolah, saya memang suka dengan tanaman. Dulu, masa sekolah, tak ada duit kan nak beli, nak minta mak pun nanti mak bising nak beli pokok je kan. Saya suka kumpul duit belanja. Dulu tak macam sekarang. Dulu pokok-pokok murah korang. RM10 dah macam-macam dapat. Kalau duit Malaysia lah, RM10 tu dah macam-macam dapat. Dulu satu pokok RM7, RM8 masa dulu saya sekolah lah. Okey, itu je untuk perkongsian saya untuk kali ni. Nampak ni, nanti saya nak penuhkan lagi korang. Okey, kita penuhkan lagi yang kat tepi tu. Kita susun lagi yang dah ada ni. Okey. Itu untuk perkongsian saya untuk kali ni. Kalau korang ada dinding-dinding yang korang nak penuhkan dengan tanaman, inilah tips saya. Korang tanam sirih gading. Ataupun siapa yang suka macam sejenis, apa namanya tu ya? Paku pakis. Paku pakis pun okey, tapi paku pakis ni tak boleh tempat yang panas, tak boleh tempat yang kena cahaya matahari. Dia suka dekat tempat yang redup-redup. Macam tempat saya tu redup juga, tapi dia panas sikit lah, bahang sikit. Okey, kita gunakan pokok keladi-keladi, keladi-keladi pula. Sirih-sirihan. Okey, kita tanam. Lepas tu kita letak dekat dinding mana yang ada kosong tu. Kita penuhkan. Nanti hasilnya memang cantik. Dia akan penuh kat dinding-dinding korang tu. Okey. Tu untuk tip dan cara saya. Kita memperbanyakkan. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.